Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Mudim Haji Matasim untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan 'ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأنقاد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Khamis, 8 Syakban 1441 Hijrah, bersamaan 2 hari bulan April 2020 Masihi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 2 lagi kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan COVID-19 di negara ini ialah 133 orang. Kes 132 berumur 40 tahun ialah isteri kepada kes 103. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah pertama kali menjalani ujian makmal pada 24 Mac 2020 yang didapati negatif. Walau bagaimanapun, semasa menjalani kuarantin, beliau telah mula mengalami sakit tekak dan selsema pada 30 hari bulan Mac 2020. Kes 133 berumur 38 tahun adalah seorang warga tempatan yang telah pulang ke negara ini dari United Kingdom dan Singapura dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI 424 tempat duduk 22A pada 1 hari bulan April 2020. Beliau telah mula mengalami demam panas dan batuk pada 16 Mac 2020 iaitu semasa berada United Kingdom. Walau bagaimanapun, beliau tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan di sepanjang perjalanan pulang ke negara ini. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, pada hari ini 4 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 56 orang. Dengan ini, ia bermakna terdapat 76 kes yang sedang dirawat di pusat berkenaan. Dari jumlah tersebut, 3 orang masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan di unit rawatan intensif di pusat berkenaan. Dan di mana salah seorang daripadanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Sementara itu, pada masa ini, seramai 451 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 1,858 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 7,055 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Ini membawa kepada nisbah 1 orang dalam 61 penduduk negara ini telah dibuat pemeriksaan untuk COVID-19. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa penyiasatan kes yang terperinci terhadap kes 121 telah mengaitkan kes tersebut dengan beberapa orang jemaah tabligh yang sebelum ini telah disahkan positif COVID-19 di negara Brunei Darussalam, di mana sekurang-kurangnya seorang daripada mereka telah bertemu dengan kes 121 tersebut pada 8 hari bulan Mac 2020. Kes 121 ini didapati mula mengalami tanda-tanda jangkitan pada 17 Mac 2020. Di kesempatan ini, Kementerian Kesihatan sukacita ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih terutama sekali kepada syarikat LSL Sendirian Berhad di atas sumbangan bagi kos pembinaan sebuah bangunan tambahan iaitu unit diagnostik molekular bagi virus respiratory ataupun makmal rujukan kebangsaan virologi yang terletak di Jalan Sumbiling, Bandar Seri Begawan. Di samping itu, Kementerian Kesihatan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kontraktor yang lain yang terdiri daripada Train Air Sendirian Berhad, Syarikat Daya Engineering Sendirian Berhad, Embahai Sendirian Berhad, Beaver Engineering Sendirian Berhad, Car Architect Sui Sendirian Berhad, Petar Perunding Sendirian Berhad,
Supinda Electronic dan Trading Company, Razako Transport Services dan Gaya Reka Sendirian Berhad yang turut sama-sama menyumbangkan kepada kos pembinaan makmal virologi tambahan tersebut. Jumlah keseluruhan kos pembinaan makmal virologi tambahan ialah sebanyak 569,348. Di kesempatan ini juga, Kementerian Kesihatan sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat-syarikat, persatuan-persatuan, pihak-pihak persendirian dan orang ramai yang telah memberikan sumbangan ikhlas pada tabung COVID-19 Relief Fund yang mana setakat ini jumlahnya adalah sebanyak 3,249,221 sen. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, I am Rasidah from The Scoop. Datuk, you mentioned yesterday now that we're beginning to see a flattening in the curve, right? Which specific measures do you think were most effective in achieving this? And how much longer do you foresee it will be necessary to have the current restrictions in place, such as the travel ban, closure of mosques, schools, dine-in services, recreational facilities, and so on? Thank you. Okay, terima kasih. Seperti saya jelaskan semalam, sharing session mengenai dengan the graph atau you can see it's flattening, dan yang mana yang berkesan, I think every measures very important. They are equally important lah apa yang tadi orang buat tu. Walau bagaimanapun, apa yang paling penting sekali juga it's the whole nation approach. Alhamdulillah dengan kebijaksanaan dan kedaulatan ke bawah duli, Baginda sendiri setuju, dan yang penting juga orang ramai memberi kerjasama. Tani dapat melihat negeri lain yang mana banyak cendekiawan yang pandai-pandai lah, and they have leaders and masyarakatnya. One, kalau the leaders tidak mendengar juga, it doesn't work. Leaders membuat saranan apa yang dicadangkan, tapi masyarakatnya mendengar, still doesn't work. Contoh-contoh ini dapat dilihat, terutama sekali di Eropah. Jadi ini seperti saya katakan sebelum ini, needs a whole of government and a whole of nation. So Tani sepatutnya menjunjung kasih ke depan majlis ke bawah duli dan kepada masyarakat umum, kerana sama-sama kita ni berusaha untuk menjayakan atau mencegah penularan wabak COVID ini. How much longer do you foresee? How much longer? Will be in place? In theory, kalau tidak lagi ada jangkitan, we have to wait for a month or 28 days. Itu ia punya definasi lah. Kalau ia penularan ini benar-benar terkawal sudah. Okay. So sepanjang itulah sekurang-kurangnya Tani menunggu sama ada kita ni berjaya apa yang Tani buat ataupun sebaliknya. Thank you, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Televisyen Brunei National FM. Waalaikumsalam. Yang berhormat Datuk, ada dua soalan. Yang pertama, seperti yang dimaklumkan tadi, jumlah sembuh semakin meningkat.
Yang Berhormat Datuk pernah mengatakan mereka yang terkena jangkitan akan cenderung mempunyai masalah yang berkaitan dengan paru-paru. Adakah mungkin mereka ini boleh dijangkiti untuk kali kedua dan berisiko lebih tinggi jika dijangkiti sekali lagi? Okay. Virus ini is a novel virus baru. Jadi tadi belum berapa faham benar macam mana ia akan he behaves lah this virus. Tapi melalui pengalaman di China, there's not much reinfection. Ada yang tersebar di luar sananya, I think berapa belas persen kah. Selepas ia dijangkiti sembuh, dicek masih ada. Now, so tadi mesti bezakan sama ada ia what we call residual viral load yang belum habis ataupun reinfection. Tapi mengikut apa yang difahamkan, tarikh durang keluar dengan the reswap itu most likely is a residual infection or residual virus load yang belum nyorang habis lah. So rather than a reinfection. Okay. Ya. Atau mas? Okay. Soalan yang kedua, Yang Berhormat. Pelbagai langkah dibuat oleh kerajaan dalam membendung COVID-19 dari merebak termasuk penutupan beberapa tempat awam. Walau bagaimanapun ada tempat-tempat kunjungan ramai yang masih beroperasi seperti pasar ikan dan daging, pasar borong, tamu dan seumpamanya. Dalam sidang media sebelum ini, Yang Berhormat Datuk menyatakan kaedah disinfection atau public sanitization belum lagi diperlukan buat masa ini. Jadi, namun apa pandangan Yang Berhormat tentang tempat yang dinyatakan? Adakah sesuai sekarang ini untuk dilaksanakan kaedah berkenaan? Kalau sekiranya iya, adakah ia berbahaya kepada pihak peniaga dan barangan yang dijual? Dan adakah kerjasama orang ramai diperlukan dalam proses penyemburan kalau sekiranya ia sesuai untuk disembur pada tempat-tempat awam? Penyemburan tempat awam ini ada dibincangkan sedikit sebanyaklah semasa membuat pembersihan masjid-masjid dan surau-surau. Itu diutamakan dan alhamdulillah sudah pun selesai seperti yang diterangkan oleh Yang Berhormat Pihin Udana baru-baru ini. Jadi masa ini apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Pihin Kerna Menteri di dalam MOHA lah, Home Affairs, ialah untuk penjajah-penjajah mengamalkan kebersihan di setiap tempat durang itu. And durang pun masa ni ada macam physical distancing or social distancing, tempat petak-petaknya tu juga. Walau bagaimanapun ni akan dituntuki lagi because mengambil kesempatan nyorang we have no mask gathering ni, how to do it best lah. So insyaAllah dalam masa terdekat, actually in terms of volunteers, actually baru-baru ni we have 200 lebih volunteer untuk membersihkan masjid actually. Maksudnya it's okay, it's manageable. So insyaAllah akan ditunggu how best to membersihkan terutama tempat awam, bukan saja tamu-tamu macam bus station and banyak yang dikunjungi awam itulah. So tadi pun membuat itu make sure indah jua mass gathering. So itu certain logistics and pemantauan how to do it best masih dalam dibincangkan lah. Baik, insyaAllah. Okay, terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.